Hello, hi and welcome back to my YouTube channel. For those yang baru dalam channel ni, korang jangan lupa tekan button like and subscribe. And I just nak remind you guys macam biasa, kalau korang nak share story dengan I, korang just DM je I dekat Instagram. Link dekat description box dekat bawah. Okay guys, without wasting any time, let's roll the intro. So untuk video kali ni guys, sebenarnya sambungan daripada video yang sebelum ni. Mana-mana yang belum tengok lagi, korang boleh tengok dulu video tu, sebab takut korang tak faham sambungan yang part 3 ni, which is part 3 ni part yang last kali. Tapi maybe I akan tambah satu lagi cerita untuk korang kalau sempat. Kalau yang part 3 ni tak terlalu panjang, maybe I akan add on lagi satu cerita untuk korang. So kita akan start dulu dengan bahagian yang ketiga. Sarah ni cakap, setiap kali dia kenal dengan lelaki mana-mana pun, mesti diorang kata yang Sarah ni ada aura yang lain daripada yang lain, macam tu, berseri-seri. Kalau Sarah ni balik kampung, kawan-kawan sekolah dia mesti akan cakap dekat Sarah ni, dia cantik sangat. Tapi Sarah ni nak rasa macam diri dia tu tak terkantoi yang dia pakai susuk, dia akan buat lawak-lawak macam tu. Even guys, time tu umur Sarah dah 30-an lah, dalam 35, 36 macam tu. Dia orang kata yang Sarah punya muka tu, penampilan semua macam umur 27, 28 macam tu. Even budak-budak ke, tak kisahlah tua, muda, bujang semualah kan, mesti akan cakap yang Sarah ni memang cantik sangat-sangat. Kawan-kawan Sarah yang tak tahu yang sebenarnya Sarah ni pakai susuk, diorang pelik tau dengan Sarah. Sebabnya even bayi lelaki, janji jantina dia tu lelaki, mesti akan tertarik dengan Sarah. Sebab tu diorang rasa pelik. Tapi taklah diorang macam syak yang Sarah ni pakai susuk. Sebabnya sejak Sarah tu jumpa bomoh tu untuk pakai susuk ke, ataupun yang sebelum ni dia buat untuk ambil balik ex dia kan, Sarah ni dah dilatih untuk jadi seorang yang penyabar. Macam tu. Even dia rasa macam sakit hati ke dengan lelaki tu, dia cuba untuk bersabar. Dia latih diri dia, walau macam mana sakit pun dia tetap kena sabar, sebab dia tak nak benda tu tak jadi. Sebab itulah diorang yang sekeliling Sarah ni macam percaya dekat Sarah ni, sebenarnya Sarah ni dia tak ada pakai apa-apa, memang natural semula jadi macam tu yang ada dekat diri dia. Tapi ada yang benda yang Sarah rasa pelik sikit sejak yang Sarah ni pakai susuk daripada bomoh tu. Contohlah kan guys, kalau Sarah ni suka sangat lelaki tu, tapi kalau lelaki tu pun, yalah of course lelaki tu aku suka dia sebab dia cantik kan, tapi lama kelamaan dia bukan pilihan lelaki tu. Lelaki tu tetap akan pilih orang lain. Tapi bila Sarah dia tak suka lelaki tu, tapi lelaki tu suka sangat dekat dia, dia macam lelaki tu memang tak boleh nak lupakan dia, memang tak boleh nak pilih orang lain. Macam tu lah Sarah kata. Even benda ni memang tak terjadi dekat dia je, dia jadi juga dekat kawan Sarah yang kenalkan Sarah dengan bomoh tu. Dia orang kata dia memang susah sangat nak bertemu jodoh. Dia pun teringin lah kan, ada keluarga sendiri, sebab umur dia pun time tu nak dekat 40 dah macam tu. Dia macam, yelah teringin lah nak ada anak, nak ada lelaki. Tapi dia kata memang tak akan jumpa cinta yang sebenar. Macam tu lah lebih kurang. And ada satu hari ni, bila Sarah dah lama sangat keep on dengan bomoh tu kan, Sarah ni adalah kenalkan kawan dia yang ada masalah dalam bisnes sikit dekat bomoh tu. So kawan dia ni akan jumpa bomoh tu untuk hal semata-mata perniagaan je. Tapi lama-lama kawan dia tu pun pakai juga susuk tu. Benda ni pula terjadi dekat kawan tu juga, yang dia kata susah sangat nak bertemu jodoh. Kiranya siapa-siapa yang pakai susuk tu memang orang akan gila dekat dia tau. Tapi bila nak berkahwin tu memang tak akan. Laki tu akan pilih orang lain juga. Even laki tu memang suka sangat-sangat dekat diorang ni yang pakai susuk tu, tapi the end benda tu tak akan jadi juga. Lebih kurang macam tu lah. So Sarah kata setiap kali Sarah dengan kawan dia yang ada masalah macam bisnes tu, setiap kali diorang berdua berkumpul dan ada ramai-ramai orang lagi, mesti orang kata yang muka diorang ni macam kembar guys. Maybe sebab diorang pakai susuk yang sama. Korang ingat tak I cerita dekat korang pasal ex-boyfriend Sarah yang part 1 dengan part 2 tu? Ex-boyfriend Sarah tu guys, dia sampai sekarang pun memang tak dapat nak lupakan Sarah, dan dia masih tak berkahwin lagi.
So adalah lepas beberapa tahun macam tu, Sarah ni ada jumpa seorang lelaki, dan lelaki ni sebenarnya dah berkahwin dengan pilihan keluarga dia, tapi disebabkan sebelum tu dia pernah kenal Sarah, dia tak dapat nak lupakan Sarah. Sampai guys, dia sanggup cakap dekat isteri dia nak madukan si isteri dia tu dengan Sarah. Bila isteri dia dapat tahu, isteri dia apa lagi, of course lah marah kan. Tapi isteri dia kata dia memang tak nak minta cerai dengan lelaki dia. Mula-mula tu dia macam susah sikit lah nak terima kan, tapi lama-lama dia memang maybe sayang, so dia boleh accept Sarah tu sebagai madu dia macam tu. Even lelaki dia cakap kalau dia nak minta cerai pun tak apa, lelaki dia tak kisah. Nak ambil anak hasil yang diorang ni pun laki dia tak kisah, ambil lah. Janji laki dia dapat kahwin dengan si Sarah ni. And guys, Sarah ni sebenarnya dia tak nak pun madu. Dia bukan jenis yang suka nak ambil laki orang macam tu. Tapi laki tu yang macam terlalu taksub dengan Sarah tu sendiri. Sampai guys, dia sanggup cakap dekat bini dia, sebenarnya bini dia tu bukan pilihan hati dia, tapi pilihan daripada keluarga dia sendiri. And disebabkan tu lah Sarah ni dia rasa macam bersalah lah guys. Macam tu, lebih kurang macam tu lah. Bila Sarah ni dia kenal lah, orang kata macam dia nak kenal-kenal lah dengan lelaki lain kan, mesti lelaki tu dia akan muncul and dia akan kenalkan diri dia sebagai kekasih Sarah. So sejak tu lah bila Sarah ni keluar dengan lelaki lain, mesti diorang tu dah memang tak nak dengan Sarah. Sebab lelaki yang tadi tu, yang terlalu taksub dengan Sarah ni, dia akan sedaya upaya untuk dapatkan Sarah juga. Bila keadaan dah macam tak terkawal sangat, Sarah ni dia pergilah jumpa bomoh yang dia selalu jumpa tu. Bomoh tu cakap lelaki tu memang tak akan lupakan Sarah sampai bila-bila guys. Disebabkan dulu bomoh tu ada bagi syarat dekat Sarah, kalau mana-mana lelaki yang tidur dengan Sarah ni, at the end memang lelaki tu akan taksub dengan dia. Sebab tu lah lelaki yang ada bini tadi tu, dia memang susah sangat nak lupakan Sarah. Even kat mana pun Sarah lari, dia akan cari sampai lubang cacing. Sarah ni guys, dia seorang yang realistik macam tu lah. Dia pun sebenarnya suka juga dekat lelaki tu, tapi disebabkan lelaki tu, lelaki orang, dia tak nak. Dia memang tak nak hidup bermadu. Even yang bini lelaki tu pun dah bersetuju kalau Sarah ni jadi madu dia, dan dia tak nak minta cerai daripada lelaki dia. Tapi lama-kelamaan Sarah ni tak boleh nak terima benda tu. So nak tak nak Sarah ni dia akan beralah. So dia jumpalah bomoh tu. Selalunya guys, orang jumpa bomoh ni nak orang yang kita sayang datang kat kita kan. Tapi Sarah ni dia nak lelaki tu lupakan dia. Tapi bomoh tu cakap lelaki tu memang tak boleh nak lupakan dia, dan bomoh tu memang tak boleh nak buat. Sebab susuk yang Sarah pakai tu memang tak boleh nak buang. Korang ingat tak awal-awal dulu I ada cerita dekat korang yang susuk tu dia memang tak boleh nak buang, dia akan raib sendiri. Lebih kurang macam tu. Sebab tu lah lelaki tu memang dia akan taksub juga dengan si Sarah ni. Walaupun sekarang guys, korang nak tahu tak, umur Sarah tu dah mencecah 60 tahun. Tapi orang yang tengok dia akan nampak dia still muda lagi sebab susuk yang dia pakai tu kan. And dia ada cakap dekat bomoh tu yang dia sebenarnya tak nak lelaki yang taksub dengan dia tu. Tapi bomoh tu kata memang dah tak boleh nak buat apa. Memang Sarah ni kena terima dengan hati terbuka yang lelaki tu memang jodoh dia. Tapi kalau Sarah ni dia berkeras juga, tak nak juga dengan lelaki tu, ada satu cara dia guys. Cara dia, lelaki tu kena makan sirih pelupa. Tapi Sarah ni buntu. Macam mana dia nak suruh lelaki tu makan sirih pelupa? Takkanlah dia nak bawa lelaki tu pergi jumpa bomoh tu, lepas tu pergi makan sirih. Lagi dah macam tak masuk akal kan. So Sarah memang dah tak tahu dah nak buat apa guys. Dia memang buntu sangat-sangat macam mana nak suruh lelaki tu lupakan dia. Tapi dengan cara yang bomoh tu bagi, memang yelah lagilah Sarah tu tak tahu kan. Takkanlah macam saya cakap tadi, takkan dia nak bawa lelaki tu jumpa bomoh tu pula. Kan lain pula jadi dia kan. So Sarah kata dekat sini sebenarnya dia nak bagi pengajaran lah dekat korang. Kalau korang nak kejar sangat dunia ni, better korang tak payahlah kan nak pergi jumpa bomoh-bomoh apa semua ni. Sebab kelak dan akhirnya pengakhiran dia, orang kata diri sendiri juga akan menyesal. Lebih kurang macam tu. So kisah yang kedua ni guys, dia berkaitan dengan satu pam minyak yang terletak dekat negeri Perak. Tapi orang yang kongsikan kisah ni nama dia Eddie, dan dia tak bagi tahu pun sebenarnya dalam kisah ni dekat mana stesen minyak tu. Dia just bagi tahu negeri macam tu je. Maybe dia tak nak orang rasa takut ke apa kan. Sebab selalu yalah stesen minyak memang akan jadi tumpuan orang untuk isi minyak kan. Especially kalau waktu malam pun orang akan isi minyak juga.
Lebih kurang macam tu. So kisah ni berlaku bila ada satu malam ni Eddie ni kena bertugas shift malam. Selalunya shift malam ni akan ada 2 orang tau. So Eddie dengan kawan dia, diorang akan start kerja daripada 7 malam sampai keesokan harinya tu sampai 7 pagi. So ada satu malam tu, time tu Eddie tengah jaga kaunter dekat dalam petrol pump lah. Dia tengah jaga kaunter dan kawan dia seorang lagi tu dekat sebelah dia tengah tidur. Sebelum kejap lagi dia nak bangun sebab dia nak kemas-kemas, dia nak sapu-sapu macam tu kan. Selalunya Eddie kata dia dengan kawan dia ni akan ganti-ganti untuk waktu tidur, lebih kurang macam tu lah. Tapi waktu tu waktu untuk kawan dia pula tidur. And bila ada satu malam ni, Eddie kata time tu orang pukul 1.30 macam tu. Yelah, selalu 1.30 ni orang pukul 12 yang ke atas selalu tak ramai dah kan, orang datang petrol untuk isi minyak apa semua. So waktu tu Eddie kata ada satu pengalaman yang dia memang tak dapat nak lupakan dan dia rasa benda tu agak menakutkan untuk dia. Time tu si Eddie ni dia terdengar tong sampah besi dekat bahagian luar yang agak besar tu bergegar. Mula-mula waktu tu slow-slow je tau, tapi lama-lama dia makin kuat. Dah lah besi, memang bunyi dia akan obvious gila lah kan. So bunyi kuat gila time tu. So Eddie ni dia terus pantau dekat monitor CCTV sebab dia nak tengok kok ada orang dekat bahagian luar kan. So bila dia tengok CCTV memang tak ada orang pun dekat luar. Nak kata angin kuat pun tak, sebab pokok dekat luar tu memang tak ada goyang-goyang langsung. Even kalau angin kuat pokok akan bergoyang kan. Tapi dia kata memang pokok elok, memang tak ada goyang-goyang langsung pun. Dah lah besi, kalau angin biasa dia susah sikit kan. Tapi kalau angin kuat ni dia obvious lah dia punya bunyi tu akan kuat. So waktu tu Eddie memang takut sangat-sangat. Dia kejut kawan dia yang kat sebelah tu. And bila dia tengah kejut tu, tiba-tiba guys, elektrik dekat petrol tu semua terpadam sampailah esok 7 pagi tu. Nasib baiklah Eddie kata waktu yang kejadian tu memang tak ada siapa-siapa pun yang isi minyak. Korang bayangkan kalau ada orang nak isi minyak, elektrik pula terpadam, macam mana nak layan? Confirm lah tak nampak orang macam tu kan. So kisah Eddie ni dia nampak simple je guys, tapi bila orang yang lalui tu, yelah korang bayangkan elektrik terpadam kan, confirm memang takut gila. Even dekat rumah pun kalau elektrik terpadam pun rasa takut, tambah lagi dekat dekat tempat yang sunyi, lebih kurang macam tu, dah pukul 1 pagi nak ke 2 pagi, berdua pula tu, of course akan rasa takut gila kan. So tu je lah kisah yang dikongsikan oleh Eddie berdasarkan pengalaman dia waktu dia bekerja dekat petrol pam minyak. So tu je lah video kita untuk kali ni. Mana-mana yang belum tekan button like and subscribe, korang boleh tekan sekarang. Dan jangan lupa juga tekan bell notification supaya korang tak terlepas dengan video-video yang akan datang. Stay tuned on my next video. Bye.